Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqad wa tanfaruju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil gharaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dirahmati pada 10 Muharram ini, hari yang sangat besar di dalam Islam manfaatnya. Ya, berpuasa pada hari ini adalah puasa yang afdal selepas daripada puasa Ramadan. Jadi insya-Allah bagi yang berpuasa pada pagi ini, pada hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kesihatan sehinggalah kita berbuka nanti. Untunglah yang berpuasa, yang tak dapat puasa kerana sakit, kerana uzur. Mudah-mudahan kesabaran kita di dalam kesakitan itu menjadikan kita juga mendapat pahala. Ya, keinginan kita nak berpuasa tapi kita uzur, sakit, tak makan kan pengsan pula. Mudah-mudahan pahala puasa tu kita dapat, niat dah, pahala niat, bukan pahala puasa, pahala niat dan pahala kesabaran menghadapi kesakitan. Baik, terima kasih kepada semua yang bersama pagi-pagi ni. Cikgu Itasha PDPR dah buat belum? Seli Salamia, Kuliani Yani, Zuraidah Kamarudin, Sakinah Talib, Ismail Khatib, Kulaan Niring, Nabaan Takuriheng, Siti Khajar, Nuaini Osman, Sa'anah Sulaiman, Tuminik Tarjok, Faridah Abdul Rahim, Hamizah Hamad, Hamizah Hamad, Nur dari Pondok Haji Mukhtar, Kampung Manjui. Ni orang pondok kita ni, Nur. Farah Dina, terima kasih. Nazirul Azim, terima kasih. Pagi ni kita ada kuis tau. Sumbangan hadiah, sumbangan daripada Datin Kasmah Rohani berupa 3 kotak kotak oats, hadiah sumbangan dari Puan Kasmah Rohani, Datin Kasmah. Dan satu lagi adalah sumbangan dari sahabat kita, sahabat FB kita yang tak nak mau disebutkan namanya, orang Kuala Perlis. Dia tak nak sebut nama dia, tapi saya bagi tahulah tempatnya, ada orang Kuala Perlis. Baik, jadi tuan-tuan yang saya muliakan, hari ini kita baca tajuk baru berkenaan dengan qada, berkenaan dengan qadar. Saya bacakan dahulu hadisnya. Jadi minta maaf kalau saya tak baca komen tuan-tuan, sebab kita nak memberi penumpuan kepada kuliah kita. Jadi selepas habis saya baca hadis dan huraiannya, saya akan kembali membaca balik komen-komen tuan-tuan. Jadi dalam tempoh ini tak payahlah tuan-tuan tanya soalan, memang saya tak akan jawab.
tak payahlah minta lagu, memang saya tak akan menyanyi sebab kita nak tumpu dulu pada pengajian. Jangan marah. Okey. Baik, an Abi Hurairah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natanaza'u fil qadri faghadiba hatta marra wajhuhu ka'annama fuqi'a fi wajtatayhi ar-rumman faqala ibahadha umirtum am bihadha ursiltu ilaikum innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadzal amri azamtu alaikum alla yatanaza'u fihi. Hadis gharib. Baik, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah keluar kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal kami bertengkar-tengkar pada qada. Ya, dia kata satu hari kami ni tengah duduk bercakap tentang qadar, tiba-tiba Nabi ni datang, maka marahlah ia hingga merah mukanya seolah-olah dipicit pada pipi tingginya akan kulit delima. Merah muka Nabi ni bila tengok sahabat-sahabat ni duk cerita pasal qadar. Seolah-olah ambil buah delima yang merah tu dipicit, diletakkan di atas pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, adakah ini disuruh akan kamu? Atau dengan inikah diutusnya Allah akan aku kepada kamu? Dia kata, yang ni kah yang aku suruh kamu ni, duk gaduh, duk bertengkar ni? Dan atas sebab ini kah aku diutuskan nak membawa pertengkaran pada kamu? Nabi marah. Nabi kata apa? Abi hadza umirtum am bi hadza ursiltu ilaikum? Adakah aku ni datang suruh kamu buat bergaduh bertengkar ni? Dan adakah aku ni diutuskan hanya untuk membawa kamu pertengkaran, pergaduhan? Nabi marah. Tuan-tuan yang saya muliakan, kerana pertengkaran sesama kita ni sampai sekarang, orang Islam saya tak tahu tuan-tuan, Nabi itu satu, ikut Nabi sudah. Tapi hari ini macam-macam, tak habis-habis bertengkar, tak bersepakat, tak sepakat. Isu kalimah Allah tak sepakat, tak sepakat. Isu politik lagi-lagi tak pernah sepakat. Isu perpaduan tak pernah sepakat. Isu perubatan tak pernah sepakat. Isu masjid tak pernah sepakat. Sedih ya tuan-tuan orang kita ni. Sepatutnya bila kita ni sebut saja Islam, bila kita disebut saja ini Rasulullah cakap, hak lain diam. Terima ya. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa hak Nabi bawa kepada kita, terima. Jangan duk kita duk keceknya lain lagi, duk balah lagi. Semua nak balah. Semua nak balah. Isu baca talqin balah, baca Quran di atas kubur balah. Tak habis-habis bincang. Sampai hukum cabut rumput pun balah. Cabut rumput di atas kubur pun bergaduh. Orang lain dah buat senjata besar-besaran nak bunuh umat Islam, kita duduk bincang apa hukum cabut rumput di kubur. Banyak benda lain lagi. Kita kena buat persiapan, buat kekuatan, membina kekuatan umat Islam. Kemudian kata Nabi, innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadzal amr. Kata Nabi, kamu tahu tak? Kebinasaan umat-umat yang terdahulu daripada kamu
ialah ketika mereka itu berbantah-bantah, yatanaza'u fil amri, pada ini perkara. Telah kuwajibkan atas kamu dan atas kamu difardukan, alaikum azamtu alaikum la tanaza'u fihi. Maka jangan kamu bertengkar kepada dia. Bila dah disebutkan itu kata Nabi, sudah terima, jangan duk bantah lagi. Aku dah bagi pada kamu satu benda ni, buat. Jangan duk bantah, tak habis bantah. Batuk pembantah. Allahu Akbar, tuan-tuan yang saya muliakan. Hadis yang kita baca ini ialah hadis yang gharib. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, adalah mengerawang di dalam qadar itu seperti berkata seseorang, bukankah sekalian perbuatan kita ini baiknya dan jahatnya telah ditakdirkan Allah dan ditentukannya daripada azali? Maka jikalau sudah ianya yang menjadikan baik dan bertuah dan celaka dan jahat, mengapa diseksanya kita? Ada orang yang menyalahkan takdir, yang menyalahkan sesuatu benda yang dia tak tahu. Dia kata, saya ni jadi jahat, saya ni jadi perompak, saya ni jadi perogol bersiri. Dah Allah jadikan saya. Allah jadikan saya sebagai perogol perompak. Jadi kenapa saya nak diseksa pula? Dia salahkan macam itu. Orang kafir itu Allah yang jadikan mereka tu kafir, disembah patung. Kemudian kenapa nak dimasukkan ke dalam neraka pula? Semua ni kan Allah punya. Allah yang tentukan, Allah yang tentukan, Allah yang jadikan. Kenapa yang kita nak diseksa pula? Ini satu contoh orang yang tak faham tentang takdir, qada dan qadar, yang menyalahkan Allah. Kenapa Allah jadikan dia miskin? Kenapa Allah jadikan dia cacat? Kenapa Allah jadikan dia tu kufur, munafik? Tiba-tiba Allah nak masukkan dia ke dalam neraka. Contohnya, saya bagi contoh kata-kata orang yang tak faham. Ataupun dikatanya, kalau Allah sudah takdirkan benda itu daripada azali, baik buruk, baik jahat, mengapa disuruhnya buat dan ambil yang baik dan dilarangnya kerjakan yang jahat? Tak, kalau dia nak bunuh orang, kenapa Allah biarkan? Kenapa Allah tak halang? Elok dia nak bunuh, Allah tarik tangan dia, jangan bunuh. Kenapa Allah tak buat macam tu? Bila nak minum arak, jangan minum. Kenapa Allah biar je orang minum arak, ustaz? Kenapa Allah tak menghalang? Macam kita kalau nak tengok orang minum arak, kita halang. Tapi Allah kalau orang tu minum arak, Allah biar je. Bodoh. Bodoh. Orang tak ada iman, orang tak belajar tauhid, orang tak belajar. Nanti kita masuk bab qada dan qadar ni, Bahrul Mazi ni, kita akan bacakan satu persatu persoalan mengenai apa yang kita bincangkan pada muqaddimah kita pada kali ini. Sidang penonton yang saya muliakan, adakah mempersoalkan perkara-perkara itu boleh membawa kepada kufur? Baik. Adapun jalan mau menjadi kafir kerana tiada terakalkan pada seseorang, adakah Allah Ta'ala sudah takdirkan dia daripada azali, baik pun daripadanya, jahat pun daripadanya, dan ianya menjadikan selepas diseksanya pula akan orang yang berbuat jahat, maka tidakkah macam zalim saja Allah Ta'ala? Dia kata baik dan buruk kan daripada Allah, ustaz. Kemudian kalau orang tu buat jahat, kenapa Allah masukkan dia dalam seksaan pula? Padahal baik dan buruk daripada Allah. Kenapa bila orang pilih yang buruk, bila orang pilih yang buruk, Allah seksakan dia? Okey. Maka kerana
tiada terupa pada akal hak Allah Ta'ala yang demikian. Maka jadilah orang yang berkata demikian itu engkar akan qadar azali. Maka barang siapa yang engkar kepada qada, maka tiada syak lagi dia jadi kufur. Di antara kufurnya tuan-tuan ialah menidakkan kekuasaan Allah, mengutuk Allah Ta'ala, bercakap kepada Allah Ta'ala benda yang tak betul. Maka perbuatan perkataan itu boleh membawa kepada kekufuran. Masalah 330. Adapun yang menjadikan membawa kepada bid'ah ialah apabila tiada terupa pada akal Allah Ta'ala telah menjadikan dia tiada baik kemudian disiksanya, maka berkatalah akal bahawa Allah Ta'ala itu menjadikan bagi manusia qudrat dan iradat. Kemudian qudrat iradat itulah yang memperbuat baik dan jahat dengan tiada masuk Allah Ta'ala lagi. Maka jika baik ia, maka dibalas syurga dengan qudrah dan iradahnya. Ialah manusia dengan ikhtiar sendiri dengan masuk tiada Allah Ta'ala. Begitu juga yang berbuat jahat, maka dibalasnya Allah Ta'ala dengan seksa ialah perbuatannya tiada qudrah daripada Allah Ta'ala. Maka orang yang berkata demikian itu pula dipanggil sebagai bid'ah kerana mengadakan barang yang tiada dan mereka-rekai yang tidak ada, pada hanya terang-terang Allah Ta'ala berkata innallaha ala kulli syai'in qadir, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, bahwasanya kami telah jadikan tiap-tiap sesuatu telah kami jadikan ia dengan qadar. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan bermula Allah Ta'ala itu menjadi ia akan kamu dan barang yang memperbuat akan kamu. Surah As-Saffat ayat 96. Maka tiba di sini tercenganglah kita, dibuat begini salah dengan ditakwil begini salah. Maka dengan kerana tiada sampai akal memikirkan dengan demikian, dengan kerana itulah Allah Ta'ala, dengan kerana itulah syarak kita melarang kita duk mengerawang berfikir tentang masalah qada dan qadar. Baik, saya ringkaskan, kitab ni kitab lama tuan-tuan. Yang pertama, bagaimana orang boleh menjadi kufur? Iaitu dia menyalahkan Allah di dalam sesuatu kejadian. Dia menyalahkan Allah. Allah yang buat baik, Allah yang buat jahat. Jadi kalau manusia buat jahat, itu pilihan Allah. Kalau manusia buat baik, itu pilihan Allah. Kenapa bila buat baik dibalas syurga, buat jahat di pilihan neraka, sedangkan itu adalah pilihan Allah. Allah yang buat. Siapa yang cakap macam ni kufur. Dia menyalahkan Allah. Yang bid'ah pula macam mana? Allah menjadikan baik dan buruk, Allah cerita yang ni baik dan yang ni buruk. Siapa yang buat baik Allah tak campur. Hang buat baik nanti aku bagi pahala. Siapa yang dah ni buat jahat, Allah tak campur tangan dah. Aku suka hang nak buat jahat ke apa ke, Allah tak campur tangan dah. Nanti Allah balas kamu dengan dosa. Maka siapa yang cakap macam tu bid'ah pula. Seolah-olah Allah ni tak ada kuasa. Maka sebab itulah syarak mengajar kepada kita, kamu tak usah duk fikirlah benda-benda macam itu. Saya kamu fikir kamu jadi salah. Bila kamu jadi salah, jadi ikut lain pula. Ini pelajaran kita pada pagi ni. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran kita. Huraian yang pertama. Baik. Bermula dalil atas kita menerawang, mengarung-ngarung dalam qadar itu sebagai satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. An Abi Hurairah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natanaza'u fil qadri. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Telah keluar atas kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami pada masa itu sedang berbantah-bantah dan sedang bertengkar pada perkara qadar. Seperti kata seorang, telah ditakdirkan Allah perkara itu secara azali. Mana dia untung, mana dia baik, mana untung jahat, mana untung baik.
Maka kata seorang pula misalan, manakala sudah Allah Ta'ala takdirkan dan baik dan jahat pada azali, mengapa Allah seksanya orang yang berbuat jahat? Pakak duk berbantah. Sahabat-sahabat Nabi ni duk bantah. Seorang kata, memanglah dah Allah tentukan dia tu jahat. Awak macam mana jahat lah? Kawan ni pula jawab, habis tu kalau Allah yang tentukan dia jahat, kenapa nak diseksa dia pula? Bukan kehendak dia. Tu kehendak Allah bagi dia jahat. Tengah pula, sedang duk bertengkar tu, Nabi masuk. Nabi masuk, faghadiba, Nabi marah. Hatta marra wajhuhu ka'annama fuqiya fi wajtanaihi azruman. Nabi marah sehinggalah merah muka Nabi, pipi Nabi ni, seolah-olah dipicit buah delima dekat pipi Nabi. Merah pipi Nabi ni, marah, pada menahan marah kepada sahabat-sahabat yang duk bincang tentang masalah qadar tadi ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila Nabi marah, Nabi kata apa? Faqala abi hadza umirtum am bi hadza ursiltu ilaikum? Adakah dengan qadar ini disuruh oleh akan kamu semuanya bicarakan benda yang sia-sia dan takkan sampai pada akal? Ataupun dengan perkara qadar inilah dijadikan Rasulullah akan daku kepada kamu semua? Jangan kamu sekalian tidak tahu, umat-umat yang terdahulu binasa, mereka itu kerana mengarung-arung, menerawang benda yang tak betul-betul, duk berbincang-bincang dalam perkara qadar lah, kata Nabi. Orang dulu-dulu dapat musibah ni pasal duk bincang pasal hai kamu ni. Innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadzal amr. Mereka dahulu dimusnahkan, dibinasakan kerana duk membincang perkara-perkara yang berkaitan dengan qadar, berbantah-bantahan. Azamtu, aku wajibkan atas kamu, alaikum. Azamtu alaikum, aku wajibkan atas kamu, aku lazimkan atas kamu, aku fardukan atas kamu. La yatanaza'u fihi, jangan kamu berbantah-bantah sekalian dalam masalah qadar. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu bila kita tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya, memadailah kita ini hanyalah mengikut apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi melalui hadisnya. Setiap sesuatu itu ada dengan qada dan qadarnya. Apa yang dijadikan oleh Allah ada qada dan qadarnya. Maka kerana apa diseksanya orang yang berbuat jahat, maka jangan disoal, kerana tiada siapa tahu rahsianya dan sebabnya dan hikmahnya yang dijadikan demikian. Tiada tahu oleh ulama, tiada tahu oleh para wali, malah para nabi dan malaikat yang muqarrabin pun semuanya itu di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak boleh kita tuduh Allah tu zalim, kerana pekerjaan orang yang bernama zalim itu merempuh, merosak hak orang lain. Adapun sekalian alam ini adalah hak milik Allah, maka apa miliknya dan haknya tak dapat tidak ikut suka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jangan kita bila dapat anak yang cacat, jangan kata anak ni anak tak guna lah, Allah zalim lah apa. Kamu tak tahu kenapa Allah cacatkan dia. Jangan kata apa. Setengah orang kahwin tak ada anak. Jangan marah, jangan hina orang kahwin tak ada anak. Kamu tak tahu apa rahsia dia. Ada orang yang kahwin bercerai, terus tak kata apa. Itu dah ketentuan dia, qadar dia. Hang kahwin 10 tahun, hang bercerai. Apa sebab bercerai? Kita tak tahu. Hikmah dia kita tak tahu. Hikmah kita tak tahu. Jadi bila kita duk mengarang-ngarang di dalam bab qada dan qadar ni kan jadi pelik kan. Sidang penonton yang saya muliakan,
Jangan menyalahkan Allah di dalam sesuatu perkara. Ya, ini apa Tuhan bagi banjir, kepala air lah apa. Buat Tuhan. Tuhan buat tu ada sebab, ada musabab, ada punca. Zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan di darat, di lautan ni kerana tangan-tangan manusia. Manusia yang buat. Apa yang dibuat, Allah izin. Kamu buat. Sebab tu di dalam kehidupan kita ni Allah bagi buku panduan. Namanya Al-Quran. Okey? Allah hantarkan kepada kita Rasul untuk membimbing kita. Allah dah kata dah, kalau kamu ikut jalan aku selamat. Inna hadza sirati mustaqiman. Ikut jalan aku yang lurus, selamat. Jangan ikut yang lain. Wala tattabi'un subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu duk ikut jalan-jalan lain. Maka hendaklah kamu berselisih dengan jalan-jalan yang lain itu. Jangan ikut. Bila kita ikut jalan yang salah daripada jalan yang dibawa oleh Allah dan Rasul, pasti akan ada sesuatu akibat yang akan sampai kepada kita. Maka tuan-tuan yang saya muliakan, sesuatu takdir yang Allah Ta'ala tahu, yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita adalah di dalam ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ilmunya Allah Ta'ala itu tidak ada siapa yang memberitahu kepada Allah. Itu tak ada siapa yang mengajar Allah Ta'ala, tak ada siapa yang bagi tahu kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tu maha berilmu, Allah tu maha alim. Sedang penonton yang saya muliakan, insya-Allah kita akan sambung lagi berkenaan ini. Saya nak baca dahulu komen-komen tuan-tuan, sahabat-sahabat, untuk saya tengok pula jika ada soalan, perkara-perkara yang nak disoalkan. Baik. Sapiah Ahmad, ada hikmah di sebalik kejadian. Rubiah, Bibi Bia, Mun Maisma, Siti Munirah sebab nari kuliah pagi ni. Umi Syah Hamzah, perlu think positif juga, prasangka baik. Kemudian Rusmawati Osman, insya-Allah. Muhammad Haziq Kamarudin, P. Ramli satu Ustaz. Janganlah adik angan-angan merayau ke alam impian, duduk termenung kesepian, tiada teman. 7 gunung lautan, 9 lautan ala intan, umpanku tabur dah makan, ikan dah makan. Sariah Ramli, Raudah Ayumi, Cerahni Awang, Jamilah Jamil, Sapiah Ismail Nasyid, intim Ustaz. Sapiah Ismail Nasyid, lagu intim. Lagu apa lagu intim Shimano Thompson, cantik baju Ustaz. Dia dah cantik baju kusam ni. Nur Kasih kot. Nur Kasih boleh ya? Nur Kasih. Bagaikan permata di celahan kaca, kerdipnya sukar untuk dibezakan. Kepadamu Tuhan ku pasrah harapan, moga tak tersalah pilihan. Nur kasih-Mu mendamai di kalbu, jernih setulus tadahan doaku. Rahmati daku dan permintaanku, untuk bertemu di dalam restu Quran. Cukup tahu tu. Saya gitu minta saya sambung pula.
Okay, cukup. Okey, Mak Enon, terima kasih Ustaz. Mak Enon. Hai Mak Etun, ke Mak Enon. Bagaimana Ustaz kalau kita dah tersalah tafsir apa yang kita buat? Bertaubatlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebab tu bila berlaku sesuatu kepada kita, kita pandang baik kepada Allah. Allah tak pernah buat zalim. Malah diri kita ni pun. Cuba tengok balik, ada satu soalan tadi, Datuk Jimmy Yusri Yusof. Dia dapat gelaran Datuk tahun bila ya? Seronok tengok hidup Ustaz berjaya dunia akhirat. Saya dapat Datuk tahun bila 2015. Alhamdulillah, anugerah daripada duli tuanku yang di Pertuan Agong, satu gelaran Datuk dan satu lagi gelaran Datuk dari Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, ya, Sultan Nazrin. Jadi dua gelaran Datuk ni. Tuan-tuan dah panggil Datuk dekat saya lah. Terima kasih kepada semua. Asrul Hadi Ahmad, sebelah kotak Ustaz tu kotak apa? Ini Kazim Ud. Hari ni kita nak bagi hadiah kepada pemenang-pemenang yang dapat kuis. Kalau yang mana tak menang kuis, beli saja yang ni daripada Sinar Al-Barakah. Saya dah minum dah. Pagi tadi saya dah minum dah. Sarapan pagi saya setiap pagi ialah Kazim Ud. Okey, kalau kita bersahur pun sahur dengan oats. Alhamdulillah. Okey, kalau tak nak ambil nasi, kadang ialah nasi kena kontrol kan. Jadi saya makan oat. Jadi insya-Allah. Baik. Ada produk apa tu Ustaz? Maznah Azali. Maznah Azali macam mungkin Maznah Azali baru masuk. Terima kasih Maznah Azali. Macam-macam produk Maznah Azali boleh layari Facebook Sinar Al-Barakah. Kemudian kita tengok lagi, ada lagi Mamu Akli, ya, biar betul, jangan. Ali Muhammad Said, Datuk untuk berapa orang cucu? Seorang cucu. Okey. Nur Aimah Jamal, yang free lagi sedap. Siapa yang nak dapat free apa nama Kazim Ud? Tunggu soalan dia. Senang-senang soalan. Hana, macam mana nak beli Ud? Sila layari Facebook Sinar Al-Barakah. Order dari sana, online kita hantar ke rumah anda insya-Allah. Sapiah Ismail, Kazim koko apa hasilnya? Dia ada kurma, dia ada koko, ya, ada 2-3 campuran yang cukup baik untuk kita punya bagi tenaga kita. Okey, Mun Maisma Ustaz Azizah Ahmad Jais, rupa kamu yang cantik, mata kamu yang bulat, membikin pemuda jadilah gembira. Lagu tu kan? Dia ada 2 version, 3 version. Satu P.Ramlee yang asal soundtrack, satu lagi P.Ramlee album, satu lagi Ahmad Jais. Jadi Mun Maisma ni dia minta lagu daripada apa nama Ahmad Jais. Ahmad Jais lain sikit. Rupamu nan jelita, gaya kamu nan manja, membuat aku kini jadi tergoda. Siang malam kenangan, malam jadi impian, keranamu Azizah, keranamu Azizah. Putih kulitmu pandang tak jemu, manis senyummu mulia hatimu. Kalau kau menjadi bunga, biar ku jadi tangkainya, asalkan dapat bersama denganmu. Cinta dipadu, oh Azizah. Okey. Jadi akak-akak yang bernama Azizah jangan marah itu permintaan daripada Mun Maisma tadi. Baik. Kita tengok Rabiah Bibi Biah minta suara Pak Malau.
Minta suara Pak Malau cerita apa? Cerita Sri Mersing. Damak, aku ada hajat yang besar untuk kau, Damak. Sebelum Pak Malau menyampaikan hajat Pak Malau, ada baiknya saya menyampaikan hajat saya, Pak Malau. Apakah hajat kau, Damak? Saya nak balik ke Pahang, Pak Malau. Orang di sini tak suka dengan saya, Pak Malau. Perkara-perkara yang lepas jangan lagi diulang kaji, Damak. Nampak tuan-tuan? Itu suara Pak Malau. Okey, soalan pertama. Dah sampai masanya untuk soalan pertama. Soalan pertama. Soalan pertama. Soalan pertama. Soalan pertama. Kiblat kita ialah Masjidil Haram. Fadli Maksyah baru masuk ke? Aduh, Fadli Maksyah ni mana? Okey. Nyatakan kiblat kita Masjidil Haram, Rasulullah pernah berkiblatkan ke mana sebelum ditukarkan kembali ke Masjidil Haram. Nyatakan arah kiblat itu sebelum ditukarkan kembali kepada Masjidil Haram. Asmah Mustafa minta lagu Nora. Nora mengharum dalam jiwa, sambutlah. Okey, kita lihat di situ mana dia. Kita lihat Kak ni Rosni. Kita terimalah jawapannya, iaitu Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Insya-Allah. Okey. Baik. Kita dah dapat pemenang yang pertama. Okey. Kita tengok pula lagi permintaan Kuliani Yani. Kita dah tak jawab lagi soalan tu. Kaabah Nur Azlina salah jawapan tu. Pemenangnya dah ada tadi. Lagu Ayah satu, Ustaz. Ku pandang wajah ayah, dahinya ku cium, air mata mengalir, hatiku pilu. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku sayang ayah, ku cinta ayah. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku sayang ayah, ku cinta ayah. Okey, itu lagu untuk Kuliani Yani. Rogayah Bakar, dia minta lagu Alley Cats. Lagu Alley Cats, lagu apa? Mungkin kita ambil lagu Kuala Lumpur, Senyumanmu Kuala Lumpur. Senyumanmu Kuala Lumpur. InsyaAllah lagu Alley Cat. Sebelum tu kita nak tanya dahulu soalan yang seterusnya. Sebelum saya nyanyikan lagu Kuala Lumpur, senyumanmu, kan, untuk orang KL. Soalan yang kedua yang akan memenangi hadiah Kazim Uts, sumbangan daripada Hajah Datin Kasmah Rohani. Okey, siapa yang menang akan dapat ini. Baik, Asrul Hadi Ahmad, Ustaz Kazim boleh beri pesanan kepada kami berkaitan kegawatan ekonomi dan politik ketika ini? Asrul Hadi, saya telah menjelaskan perkara ini di dalam kuliah saya beberapa malam yang lepas, berpandukan ayat daripada suratul An'am. Allah Ta'ala menjelaskan, pada saat ini kita berseru kepada pemimpin-pemimpin kita kembali melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk menyelesaikan masalah ini.
tidak akan selesai masalah ekonomi, tidak akan selesai masalah politik, penyakit dan sebagainya, melainkan farudduhu ilallah war rasul, melainkan balik semula kepada Allah dan Rasul. Kalaulah pemimpin selepas ini masih mengekalkan cara yang sama, maka hasilnya akan dapat jawapan yang sama. Baliklah kepada Al-Quran, sistem Islam sepenuhnya. Dan kita mengharap kepada ulama-ulama, ustaz-ustaz, agamawan di dalam kerajaan sekarang, nasihatlah pimpinan-pimpinan. Seperti mana kita menasihati dahulu sewaktu di luar kerajaan, bila dah jadi kerajaan ini. Nasihatlah yang sama, walaupun kita sikit, walaupun kita seorang sekalipun. Cakap, tegur, nasihat, bimbing. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, bagi tahu, laksanakan. InsyaAllah keberkatan ini akan turun, kerahmatan akan sampai. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Wallahu a'lam. Baik, soalan yang kedua. Ibu negara Rusia. Ibu negara Rusia. Soalan yang kedua. Baik, sebelum kita nak tengok jawapannya, kita tunggu dulu pemenang. Kita tengok lagu apa tadi? Kuala Lumpur, senyumanmu. Dah ada pemenang? Allah, tak ada nak nyanyi lagu Haji Rahman, baru nak tangkap feeling kot. Aduh, Haji Rahman telah menjadi pemenang kedua pada pagi ni. Nah, dua soalan kita letak ke tepi. Dua kotak oats kita dah letak ke tepi. Tinggal lagi 3 kotak oats lagi. Okey, sama balik. Kuala Lumpur, senyumanmu di pagi ini sungguh berarti, kerana cinta bersemi lagi setelah kemarau panjang. Di lebuh raya, di papan tanda, tergambar wajahmu dengan kalimat cinta untuk kita, semoga kekal selamanya. Bila ku bisikkan puisi cinta dan tugu peringatan negara, bagai tersenyum dalam diam bergembira, memberi sokongan cinta agar bersinar sentiasa. Macam mana? Okey. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Okey, Ustaz rindu KL tu. Yalah, Mamu MK dah lama tak pergi kan. Dah lama tak jalan-jalan. Ustaz suara Mahmud Jun, Pak Maun satu. Tersebutlah kisah. Tersebutlah kisah. Apa pula kan? Itu aku cakap. Itu suara Pak Ma'u. Lain kali Ustaz nak kena pilih jawapan kelima lah. Jadi tak adalah soalan bocor. Baik, satu hadiah ni tuan-tuan. Saya tak nak buat kuis. Satu hadiah ni kita nak hadiahkan kepada sahabat FB kita yang setia dengan kita, iaitu Mawar AD yang tidak sihat, yang sakit. Jadi kita nak hantarkan juga hadiah ni kepada dia. Mudah-mudahan ini makanan boleh dia makan, orang sakit insya-Allah. Oat yang kita buat ni tuan-tuan senang sangat dimakan. Okey. Senang makan, bubur air panas minum, insya-Allah tuan-tuan. Makan untuk orang sakit pun senang, sebab orang sakit ni tak nak makan berat-berat kan. Insya-Allah. Jadi hadiah satu ni kita akan hadiahkan kepada Mawar AD yang kurang sihat. Semoga Mawar AD kembali sihat, dapat menulis balik, dapat berhubung dengan kita balik di Kota Baru, Kelantan. Siti Zubaidah, dulu saya suka lagu Senyumlah Kuala Lumpur, sekarang tak lagi, rasa dah nak keluar dah ni, tapi tersekat.
Okey, kamisah kimi, saya pun setia demi negara yang setia ku serahkan bakti untuk negara. Itu kamisah kimi, dia sentiasa setia saja. Okey. Kamisah kimi dia kena uji dulu kesetiaan dia tu, dia belum diuji lagi ni kesetiaan. Mamu MK minta lagu apa? Mamu MK suara Haji Bakhil Ustaz. Aduh, menurut urat ini tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. itu Haji Bakhil, nama dia Udu Umar. Udu Umar tu ialah gelaran yang diberi oleh Piramli kepada dia. Udu Umar, lekat nama Udu Umar. Kalau dalam yang lain nama dia Omar Hitam nama dia. Nah, itu Haji Bakhil. Belum sampai-sampai je lagi lah, Bu. Okey, tuan-tuan. Baik, soalan yang seterusnya, saya rasa jawapan-jawapan untuk soalan yang kedua telah pun berlalu. Kita nak tengok pula soalan yang seterusnya. Cukup senang soalan dia. Sebelum saya baca soalan, saya nak tengok dulu ada tak permintaan lagu. Okey, soalan baru jawab, jawapan dah. Soalan baru diberi, jawapan dah sampai. Yalah, mungkin masalah lain kan. Okey, ada lagu permintaan, kita nak baca dulu. Okey, Pi Maliki Malik, Ustaz, bacaan tahiyat akhir ada pandangan kata at-tahiyatu lillah sahaja. At-tahiyatu lillah. Tak apalah, kita ikut Syafi'i lah. Senang lah, kita ikut yang Syafi'i semua lah. Kita duk ikut hak pening, duk dengar hak nu cakap macam ni, dengar cakap nu pening. Buat apa kita nak pening kepala? Kan? Ambil hak kita, hak duk baca. Okey, Ismail Mahad minta lagu Suci Dalam Debu. InsyaAllah lepas ni kita minta Ismail Mahad. Standby lah soalannya. Saya bacakan soalan, nanti kita akan tengok lagu Suci Dalam Debu. Okey, soalan yang seterusnya. KWSP adalah singkatan daripada apa? KWSP singkatan daripada apa? Cuba okey, kita boleh tengok lagu Salim yang diminta oleh Mamu MK tadi. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Dah ada pemenang. Oh, cepat. Apa? Yusmida Daud. Yusfida Daud telah menjawab dengan betul. Kumpulan wang simpanan pekerja dari Gemencih Negeri Sembilan. Yusfida Daud, tahniah kepada Yusfida Daud untuk soalan yang keberapa? Yang ketiga. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang keempat ke yang kelima? Okey, soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Seterusnya pula. Pemenang yang pertama tadi nama apa? Okey, pemenang yang kedua? Ajir Rahman. Pemenang ketiga? Yusfida Daud. Okey, yang keempat Mawar Edi. Maknanya soalan terakhir lah pagi ni. Okey, tak sempat nak habis lagu Suci Dalam Debu. Aduh, okey, dia orang minta lagu Hindustan. Okey, kalau Hindustan saya akan nyanyikan pada tuan-tuan lagu pertama Lata Mangeshkar dalam filem 1949, Aega Aega Anevala. Saya ulang balik, dengar betul-betul lagu tu. Aega 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 Anevala. Aega Anevala. Lagu
daripada Latar Mangkishkar. Ayega Anevala. Tu dia tuan-tuan. Nah, tengok saya menyanyi lagu Hindustan pula lepas ni tuan-tuan. Lagu yang cukup lama, 1949 punya lagu tuan-tuan. Betul tu. 1949 tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, soalan yang terakhir pada pagi ini. Okey. Namakan kereta, jenama kereta Malaysia, kereta nasional yang pertama. Namakan nama kereta perdana pula, nama kereta Malaysia, kereta nasional Malaysia yang pertama. Nama apa? Okey, kita nak menunggu jawapan. Kita nyanyi dahulu permintaan lagu yang minta lagu Hindustan. Siti Arija minta Hindustan. Okey, Siti Kancil pula. Nurul Jannah Abdul Karim telah menjawab dengan betul. Proton Saga. Proton Saga. Dah pemenang dah ada. Daripada Nurul Jannah Abdul Karim. Okey, kita tengok Hindustan. Aega nevala दीपक बरग कैसे परवाने जल रहे हैं दीपक बरग कैसे परवाने चल रहे हैं कोई चलाता है कोई नहीं चलाता और तेरे मिल रही है आएगा 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 आने वाला. Lagu dia sedap kan? दीपक बर कैसे परवल निलटेर रही है कोई नहीं चलाता और तेरी चल रही है. Okey, itu lagu dari filem Mahal. Okey, Aega Anevala 1949. Baik tuan-tuan, kita dah ada 5 pemenang untuk pagi ini soalan kuis kita. InsyaAllah kita ada lagi hadiah-hadiah yang menanti tuan-tuan. Seperti mana yang tuan-tuan baca dalam komen-komen tadi, ada yang minta kami bacakan doa-doa semayang hajat dan sebagainya. Tuan-tuan boleh layari ataupun boleh berhubung dengan WhatsApp Puan Zalina Abdul Aziz 0125449180. Tuan-tuan tuliskan nama dan hajat yang tuan-tuan nak sampaikan. InsyaAllah setiap petang 5:15 petang kami akan bacakan soalan-soalan, bacakan hajat-hajat tuan-tuan, kita doa sama-sama nah. InsyaAllah. Okey, insya-Allah. Dan jika tuan-tuan ingin mendapatkan produk-produk ini, sila layari FB Sinar Al-Barakah untuk dapatkan produk ini. Terima kasih kepada yang memberi sumbangan dan yang memberikan hadiah-hadiah untuk diberikan kepada pemenang-pemenang kuis. InsyaAllah 3 petang nanti kita akan bersiaran di Perak FM. Siaran langsung di Perak FM. Tuan-tuan boleh layari Facebook saya juga untuk kita terus kita penuhi pula Facebook Perak FM petang ini insya-Allah jam 3 petang. Okey, jumpa lagi. Terima kasih semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.